Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Reginin dan Awang Firdaus akan membentangkan soalan 9 Program Pembangunan Pekerja, Eksekutif dan Organisasi, Model, Metode, dan Pendekatan. Model kompetensi pembangunan kerjaya eksekutif, pembangunan kerjaya melalui pandangan Barat dan Islam. Fokus soalan bincangkan bagaimana program pembangunan kerjaya ini dilaksanakan dalam kalangan kaki tangan sektor awam di Malaysia. Model kompetensi pembangunan kerjaya eksekutif diaplikasikan dengan strategi yang harus bersesuaian dan dirancang dengan baik. Organisasi menyediakan strategi tertentu dalam membangunkan kerjaya para pekerjanya. Oleh itu, terdapat beberapa pelaksanaan yang dilakukan seiring dengan model kompetensi pembangunan kerjaya. Pertama, memperbaiki perancangan sumber manusia. Sumber manusia dalam sebuah organisasi merupakan aset yang perlu ditadbir dengan sistematik agar dapat membekalkan organisasi dengan tenaga kerja yang cekap. Oleh itu, pengurusan sumber manusia pada amnya menjalankan fungsi seperti penganalisis organisasi, perkembangan dan pembangunan organisasi, perancangan personal, peningkatan mutu tenaga manusia dan latihan, pembayaran upah dan gaji, perhubungan industri, kebajikan pekerja, komunikasi dalam organisasi, disiplin, dan sistem maklumat dan rekod personal. Walau bagaimanapun, dalam pengurusan sumber manusia, faktor kepuasan pekerja perlu dijadikan sebagai matlamat yang utama. Seterusnya, kepentingan kaunseling kerjaya. Fungsi kaunseling dalam organisasi mendiagnosis masalah individu, beri peluang pekerja meluahkan perasaan, bantu pekerja berfikir dengan jelas dan tidak dikuasai emosi, menyokong serta menenangkan pekerja, menilai dan memajukan diri, mempertingkatkan komunikasi. Ketiga, menyokong latihan dan pembangunan. Latihan dan pembangunan adalah mengenai memberi manusia kemahiran yang akan membolehkan mereka membangun atau mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan membuat sumbangan yang maksimum kepada organisasi di mana mereka bekerja. Bukan sahaja pada masa kini, tetapi juga pada masa akan datang. Latihan seharusnya menjadi sebahagian daripada falsafah dan budaya organisasi selagi ia beroperasi. Antara keperluan ini termasuklah pengetahuan, kemahiran, dan tingkah laku yang diperlukan supaya pekerja menjalankan tugas dengan efektif. Oleh itu, matlamat latihan ialah supaya pekerja dapat memperolehi kemahiran, menguasai pengetahuan, dan tingkah laku yang dipraktikkan dalam pekerjaan seharian. Selain itu, latihan juga digunakan untuk memperolehi faedah yang kompetitif dan untuk mewujudkan intellectual capital. Intellectual capital termasuklah kemahiran asas untuk menjalankan tugas masing-masing, kemahiran lanjutan yaitu bagaimana menggunakan teknologi untuk berkongsi maklumat dengan pekerja yang lain, dan pemahaman mengenai pelanggan atau sistem pengeluaran dan kreativiti yang didorong sendiri. Keempat, pusingan kerja. Pekerja diberi pelbagai jenis pekerjaan agar dapat memperolehi pelbagai jenis kemahiran. Ini akan menjadikan pekerja tersebut lebih fleksibel dalam memilih laluan kerjaya. Di samping itu, organisasi juga akan mendapat pekerja yang lebih berlatih dan berkemahiran dalam pelbagai bidang. Akhir sekali, bengkel pembangunan kerjaya. Melalui program bengkel pembangunan kerjaya, pekerja akan didedahkan dengan pelbagai maklumat memajukan penilaian diri, personaliti unggul, dan juga kemahiran berkomunikasi yang berkesan. Kaki tangan perkhidmatan awam digalakkan menjalankan latihan bagi meningkatkan kemahiran dalam bidang kerja masing-masing. Kerajaan menyediakan pelbagai program latihan dalam bentuk kursus, seminar, dan bengkel untuk memenuhi keperluan ini. Kursus pembangunan individu dan organisasi berintegriti juga biasa dibuat dalam organisasi pada masa kini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada saudara Reginin kerana telah memulakan pembentangan sebentar tadi. Seterusnya saya Awang Firdaus akan membincangkan pembangunan kerja melalui pandangan barat.
Pembangunan sumber manusia adalah berkaitan dengan persoalan tentang bagaimana untuk memahami manusia dan membangunkan kepakaran manusia. Menurut Mondi, pembangunan sumber manusia bermaksud suatu proses pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran bagi memenuhi tuntutan masa kini dan masa hadapan. Manakala menurut sarjana barat Dessler, pembangunan kerja hendaklah membawa kepada 5 aspek utama, iaitu pengetahuan, kemahiran dan pendidikan serta latihan. Kaedah ini adalah lebih memfokuskan kepada aspek kemodenan manusia dan seiring dengan revolusi industri yang semakin pesat membangun. Seterusnya adalah pembangunan kerja melalui pandangan Islam. Islam menjelaskan pembangunan manusia adalah melalui pembangunan individu muslim dan sumbangannya kepada masyarakat. Islam menekankan pembangunan sumber manusia yang bersifat menyeluruh dan kolektif serta menyuruh manusia untuk mengamalkan proses pembelajaran seumur hidup. Islam amat menggalakkan umatnya untuk membangunkan potensi diri melalui penguasaan ilmu. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan kepentingan untuk membangunkan pribadi muslim melalui proses pendidikan. Melalui didikan agama juga, Islam menerapkan nilai-nilai murni tentang etika bekerja dan pantang larang yang tidak dapat dilanggar sewaktu menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pekerja. Kesimpulannya, pembangunan sumber manusia menjadi isu yang sangat penting yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak termasuk NGO dan kerajaan. Pembangunan sumber manusia adalah usaha yang dilakukan untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pekerja dengan tujuan agar pekerja tersebut mampu melaksanakan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan sempurna. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.